Nabi wafat, Abdullah ibn Abbas ni tak lalu nak buat benda apa pun, nangis para sahabat walaupun mereka kecil. Sebab tu hari ni bila kita tengok anak-anak kecil, bila kalau dah jadi apa-apa kita, adakah mereka akan merasa kehilangan? Atau kadang-kadang dia lebih suka orang mati dah, mampu dah pakcik tu dia kata kan, main masjid lu orang duduk marah orang aja, lebih kena makan tepuan lagi kadang-kadang. Maka sebab tu dalam segi akhlak tuan-tuan, ada satu hadis yang Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita kepada Sayyidina Abdullah Al-Jalali radhiyallahu anhu. Satu hari Abdullah Al-Jalali datang jumpa dengan Aisyah, dia tanya, wahai Aisyah, siapakah Nabi SAW? Siapakah Nabi SAW? Maka hadis dihimpun ke Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dia bacakan sikit hadisnya itu pada jemaah saya di Madinah tentang macam mana akhlak Nabi SAW. Aisyah sebut, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fi aswaq wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu al-qadar. Aisyah kata ada 5 benda yang ada pada diri Nabi SAW, yang mana akhlak itu terzahir pada diri Nabi yang tidak dapat siapa pun nafikan. Yang pertama, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi SAW ini tidak ada perangai keji ataupun tak ada perangai huduh. Nabi tak ada perangai yang pelik-pelik. Sebab tu kita tengok ketika di bumi Mekah ni sekalipun, walaupun Nabi SAW sebelum dilantik menjadi Rasul lagi, sebelum dilantik menjadi Rasul pun, golongan-golongan puak-puak musyriki dia dah kenal Nabi dengan gelaran-gelaran yang baik. Kita pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq diberikan gelaran As-Siddiq sebab dia orang yang akan membenarkan pada setiap perkataan Nabi SAW. Tetapi orang yang lebih benar perkataan adalah pada Nabi SAW. Nabi digelar dengan gelaran Al-Amin. Sebab daripada kecil itu tarbiyah kehidupan Nabi, akhlak Nabi ni menunjukkan akhlak yang baik. Sehingga kan ketika mana kalau kita tengok di Mekah, di Kaabah itu, di antara rebutan orang untuk nak mengucup batu Hajarul Aswad, jika berlakunya banjir besar di bumi Mekah, akan nak diletakkan balik batu Hajarul Aswad. Maka bergaduh kabilah Arab. Kabilah Arab ni mereka dulu ni lebih pada 3 line ni gangster. Semua benda nak bergaduh. Sekecil-kecil benda pun kabilah Arab ni akan bergaduh. Agak salah, Aus ke Khazraj ke siapa dia pun, dia ni kira apa benda pun kira nak berkelai je. Lebih pada JDT Kedah ni. Aduh, segala benda. Sehingga kan ketika nak meletakkan batu Hajarul Aswad itu pun bergaduh, sehingga kan nak berperang. Dari riwayat sebut sampai nak berperang. Hingga datanglah seorang daripada kalangan orang yang tua di Mekah, dia mengatakan bahawa apa kata daripada kita nak pilih siapa nak jadi hakim besar ni, kita tengok esok ni siapa yang orang pertama yang akan masuk melalui itu tu, maka dia kita akan lantik sebagai hakim untuk nak menentukan kabilah mana yang akan letak. Allah takdirkan esok yang paling awal masuk melalui itu adalah Nabi SAW Muhammad bin Abdullah ketika belum jadi Rasul. Bila puak-puak musyriki ni tengok, pembesar Arab ni tengok Muhammad bin Abdullah, maka sepakat semua, tidak ada konflik of interest. Kata okey, kalau Muhammad bin Abdullah kami setuju, sebab dia memang orang yang baik. Jadi orang yang betul, dia bukan orang yang akan sembah, bukan kekincing, bukan. Maka tengok atas kebijaksanaan ketika itu juga lah Nabi SAW menyelesaikan satu masalah. Dia ambil satu hamparan kain, diletakkan batu Hajar Aswad di atas, dan dipanggil setiap kabilah-kabilah ini pegang di penjuru. Maka mereka tak gaduh, puas hati lah. Sampai dekat penjuru sebelah rukun Yamani kepada penjuru Hajarul Aswad yang antara Multazam itu, maka Nabi yang mengambil Hajarul Aswad diletakkan, dan kabilah-kabilah ni pun tak rasa marah. Sebab Nabi SAW ni, teladan Nabi daripada kecil itu adalah menunjukkan teladan yang baik. Dan saya yakin kita yang main semua akhlak kita tak baik sangat, termasuk saya. Banyak keburukan, banyak kekurangan kita. Siapapun kita yang sebelum tidak menentukan siapa kita yang pengakhiran. Pegang itu. Ada orang yang mungkin seumur hidup dia melakukan maksiat, tapi pada akhirnya mati dengan Islam. Khalid Al-Walid memimpin tentera sama ada sebelum Islam atau selepas Islam, tak pernah kalah dalam peperangan Uhud. Kalau tuan-tuan pergi ke bukit Ummah atau bukit Memanah, di kawasan lereng-lereng bukit Uhud itu, mesti ada ziarah, kita pergi ziarahkan bukit Uhud.
siapa yang memimpin tentera musyrikin yang mengorbankan 70 sahabat, Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umar, Nusaybah dan banyak daripada kalangan sahabat-sahabat yang gugur syahid. Yang memimpin tentera itu adalah Khalid al-Walid. Yang kedua, Safwan Umayyah. Walaupun dia hidup berperang dengan Islam punya lama, Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, banyak peperangan yang dia berperang dengan Islam, tetapi pengakhirannya mati di dalam keadaan Islam. Sebab itu siapa kita yang dahulu dan siapa kita yang sebelum ini, jangan jadikan dia sebagai penentu kita pengakhiran. Better late than never. Berubah. Ada hamba Allah, saya ingat dulu 7, 8, 10 tahun lepas, Pak mertua saya ada seorang agama Hindu, dia datang minta nak ucap syahadah. Kemudian Pak mertua saya tu syahadah dia masuk Islam. Alhamdulillah, seminggu lepas masuk Islam dia meninggal. Dan tak sempat kita nak uruskan pendaftaran dia apa semua tu, dan kita agak galak sebab agama keluarga dia dapat jenazah dia diuruskan dengan agama lama dia. Tapi hakikat dia kita tahu dia mengucap syahadah. Kita bayangkan 70 tahun hidup menyembah berhala, tak pernah semayang, tak pernah merasa nikmat solat macam kita solat tadi, tak pernah merasa nikmat dengan azan, tak pernah dengar iqamah, tak pernah keluarkan zakat, tak pernah dia berpuasa, tak pernah dia buat apa-apa dalam rukun Islam, tak ada buat belajar apa-apa pun. Tetapi Allah takdirkan dia mati dalam keadaan ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka melenyapkan 70 tahun kesalahan dia, hatta kalau dia menyembah berhala sekalipun. Kerana pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu memberikan rahmat kepada manusia, membezakan di antara seorang itu daripada golongan kufur, sehingga dia menjadikan Islam. Sah kalimah tersebut 70 tahun, tuan-tuan, kita pun, saya pun tak sampai 70 tahun, separuh pun tak sampai lagi. Tetapi seminggu Islam itu Allah cabut nyawa dalam keadaan ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat saya Ustaz Syah Mughal di Pulau Pinang, Allah takdirkan dia dilahirkan daripada keluarga agama Hindu. Bapak dia bukan Hindu biasa-biasa, bapak dia adalah ketua SAMI Pulau Pinang, mati tahun tak. Kalau di Pulau Pinang ni, ayah Ustaz Syah Mughal, kata kenal Ustaz Syah Mughal, tengok dia YouTube dia banyak. Ustaz Syah Mughal ni bapak dia SAMI nombor 1 Pulau Pinang, cara mufti lah. Betul ibu mufti. Lepas tu bapak dia meninggal, bapak dia mati. Pulau Pinang, ketua polis Pulau Pinang keluarkan surat khas menutup jalan. Sebab apa? Ramai sangat orang yang ziarah bapak. Dia menangis, Ustaz Mughal nangis. Dia datang Islam. Dia tak sempat diislamkan ayah dia mati dalam keadaan agama Hindu. Kenapa Safia nangis semasa mami pergi hospital masa baby? Sebab tu tuan-tuan, iman adalah satu benda kelazatan yang Allah pilih pada siapa yang nak bagi. Jadi malam ni, malam-malam terakhir kita duduk di Istana Haram. Tuan di tempat ni setiap tahun ada waktu yang jutaan manusia berhimpun. Banyak-banyak kita duduk di sini. Minta Allah pilih kita untuk jadikan sebagai duyufur rahman. Kalau hari ini Allah jemput kita sebagai tetamu untuk umrah, doalah sebelum mati agar tuan-tuan dan saya dapat dipilih untuk jadi tetamu Allah untuk haji. Doa akan datang di sini bermalam, akan sembahyang jamaah maghrib dan isyak. Jadi esoknya maka akan mula wukuf di Arafah. Dan tapak inilah baginda Nabi SAW di kawasan inilah. Nabi SAW pernah duduk di kawasan sebegini, pernah hidup oksigen yang sama di kawasan ini, pernah bersaksi juga tidak tabaruk di atas apa perbuatan Nabi buat, mudah dapat juga kepada kita insya-Allah. Aku kita tengok dengan keadaan fil harji ataupun fitnah akhir zaman hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan keampunan kepada kita. Maka sebab itu yang pertama, Aisyah kata akhlak Nabi ni Nabi tak ada perangai itu. Yang kedua kata Aisyah, wala mutafahishan, Nabi SAW tidak sekali-kali akan mencari kesalahan orang. Tuan, kebimbangan dengan dunia teknologi hari ini, mencari aib itu adalah modus operandi yang sangat mudah mendapatkan popularitas. Nak dapat populariti Islam yang tuan-tuan cerita tentang aib buruk orang, tuan-tuan insya-Allah famous tuan. Tak kisahlah apa bentuk benda pun. Isu rumah tangga orang, isu perbalahan orang,
isu aib orang lain. Tuan-tuan tengok di media sosial, maka itulah menjadi tohmah dan juga cukup banyak hari ini. Sebab tu tolong hati-hati. Kalau tuan-tuan tak tahu nak sebar, nak tulis apa-apa, tersebut tulis apa-apa, itulah cara kebaikan. Nabi kata apabila kamu imsak, menahan diri kamu dan melakukan perbuatan maksiat, sebar keaiban, sebar benda tak baik, itu dah kira sebagai ibadah. Menahan diri dah dia sedekah. Entah orang punca bangun pagi kerja kata ke orang. Kalau orang politik cara politik, orang yang minat ekonomi cara minat ekonomi, orang yang taksub dengan bola minat cara bola. Dia punya kawan ni dia punya Liverpool. Orang menang satu piala tahu ulun lebih-lebih bahan orang lain. Dia tak menang piala pada betul. Tidak ada faedah daripada kita nak mula mencari kesalahan orang. Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan cari salah orang, confirm akan jumpa. Tuan-tuan cari salah saya, confirm akan jumpa. Tak perlu nak roset jauh-jauh pun, tak perlu nak scrap jauh-jauh pun. Tuan-tuan tengok sekali imbas pun kadang-kadang kita dah tahu dah, oh ni apa kelemahan, ni apa kekurangan dia. Dan tak apa faedah. Nabi sebut dalam hadis, dia kata al-kayyisu madarasa, orang cari pandang maka kadang cari salah orang. Dia akan fokus kepada apa? Islahu nafsi, memperbaiki diri. Kita datang main umrah, main buat haji, kita datang ziarah Nabi SAW untuk apa? Untuk nak abang kata kita boleh main? Tidak. Kerana kita cuba nak perbaiki diri kita daripada hari ke hari lebih baik. Kalaulah di Malaysia payah nak semain Jumaah, hari main sini mudah untuk solat Jumaah. Kalau di Malaysia susah baca Quran, di sini mudah-mudah untuk kita baca Quran. Kalau di Malaysia payah nak buat benda-benda, nak sabil, nak buat sedekah dan jarah sebagainya, kat sini rasa ringan, mudah untuk kita buat benda macam tu. Agar apa? Untuk kita nak perbaiki yang kat sini, balik sana pun agar kelekatan itu ada, insya-Allah. Jadi jangan duk cari dah salah orang. Tuan-tuan pegang satu benda, bila kita bercakap buruk tentang orang lain, dua keadaan. Kalau benda itu betul, dikira sebagai kebetulan. Kalau salah, dikira sebagai bukan ataupun fitnah. Itu yang kira kebetulan. Dalam Islam, bercakap buruk tentang saudara kita dikira sebagai khidbah. Khidbah dosa besar, fitnah dosa besar. Atau bahasa mudah, kalau tak tahu nak share apa, jangan share apa-apa. Nak share apa-apa pun dikira faedah apa. Yang paling bimbang-bimbang share dalam bab politik lah. Saya tak kisah tuan-tuan nak duduk parti warna biru ke, warna hijau ke, warna kuning ke, warna kelabu TNG ke, duduk parti apa pun tidak, tapi letakkan agama keutamaan. Jangan sebar benda-benda yang tidak memberi faedah yang tuan-tuan tidak tahu dari segi kebenaran. Betul kebetulan, salah kira fitnah, dua-dua mungkin boleh dijadikan sebagai jabatan dosa untuk kita. Na'udzubillah. Yang ketiga, Aisyah kata apa? Wala sakhaban fi aswaq. Nabi tidak akan bercakap dengan perkataan yang menyakitkan orang lain. Dua benda Nabi kata yang akan banyak merosakkan umat aku masuk dalam neraka. Yang tidak bertulang pun. Yang pertama, kemaluan, bawa kepada benda-benda maksiat, zina. Statistik kelahiran anak tidak sah taraf hari ini ada 500,000 yang dibentangkan di parlimen pada 2019. Dalam tempoh 10 tahun ada 500,000 orang anak tidak sah taraf di Malaysia. Kalau 500,000 untuk 10 tahun bahagi, kita setahun dapat 50,000. 50,000 bahagi dengan 365 hari. 365 bahagi 50,000 bagi 365, kita dapat 137. Atau 37 bahagi 24 jam, kita dapat apa? Sebab ada telefon. Ikut kereta dia. 137 bahagi dengan 24 jam, setiap jam kita dapat 5.8. Genapkan, bundarkan, sebab 8 adalah angka besar. 6 orang dalam tempoh sejam. Bahasa mudah, setiap 10 minit ada 100 anak kelahiran tidak sah taraf di Malaysia. Tuan ada agak setiap 10 minit berapa kes zina yang sedang berlaku. Ada tak? Maka sebab tu daripada kita nak menghabiskan masa, nak bercakap buruk pada orang lain, nak menyakitkan orang lain, kita memikirkan macam mana nak membentuk umat dalam keadaan yang paling baik. Semua ada peranan di sini. Semua ada manfaatnya dalam hidup dia. Itu Ustaz, saya bukan mengaji pengajian Islam. Tuan tak perlu jadi Ustaz untuk menyebarkan kebaikan. Bila dia berapa, dia tak mengaji pun pendidikan syariah, dia tak mengaji pun tuan tu tak masuk Jordan, tak masuk Umm Qura, tak pergi Azhar. Tapi tuan-tuan dengan asbab dia istiqamah dengan solat sunat sebelum, solat sunat selepas wudu, 2 rakaat itu je. Ketika Nabi balik dari Isra wal Mi'raj, disebut dalam kitab Jami'ul Fawaid, Nabi dengar kata kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab dia azan. Yang Nabi dengar khusus dalam Jami'ul Fawaid disebut adalah disebabkan solat sunat wudu. Ya kan, sebab azan dah. Azan manfaat lain dah dapat. Kita tak perlu tunggu alim baru nak berkongsi. Kongsilah apa-apa benda. Segala bentuk tempat kongsi benda yang bagi manfaat.
bangun pagi-pagi tu ni, sallu ala nabi al-yawm. Tahu dia tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tu ustaz, saya segan ustaz nak share benda-benda baik ni ustaz. Saya orang kata saya macam poyo pula. Lebih baik orang nampak tuan-tuan poyo buat benda baik daripada nampak zahir tuan-tuan bangga buat benda jahat. Malu pun nak buat baik. Tak malu pula kadang-kadang kita buat maksiat. Itu ustaz, kalau saya sebar benda-benda baik ni ustaz, selalunya orang tak berapa nak like dan komen lah ustaz. Itu saya push 10 jam tu. Kita sabar separuh pada iman. Dia kata 2 like ustaz. Yang pertama saya like sendiri. 10 jam push ada orang like. Sakit hati je. Dia kata alhamdulillah ustaz, lepas 10 jam tu ada lagi 1 like. Lepas tu naik 1 komen. Dia kata sorry cik, silap like. Walaupun itu berlaku, Allah janji dalam Quran apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Saat kamu buat benda baik itu pun Allah dah catatkan dah, Allah dah bagi dah kebaikan kepada kamu. Mudah-mudahan dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Itulah amal yang terbaik yang memberatkan timbangan amal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini cari jalan apa benda pun untuk buat baik. Tak perlu tunggu kaya. Ada orang kata ustaz, kami tak kaya ustaz, ustaz tak apa banyak, kami tak ada duit ustaz. Arwah almarhum Tuan Guru Datuk Nabi besar apa? Jangan tunggu kaya baru nak memberi sampai kamu jadi kaya. Jangan tunggu alim baru nak berkongsi sampai kamu jadi alim. Ada seorang hamba Allah di tepi masjid awal. Sampai masjid awal, dulu tengok panggil orang seorang-seorang masuk dalam masjid. Ada seorang pakcik umur 70 turun daripada kenderaan, di tangan pegang cebok. Orang KL panggil apa? Gayung kan? Jadi peliklah perbuatan orang main masjid bawa gayung sendiri ni, sebab kat masjid dah ada gayung dah. Macam main Masjidil Haram, dia bawa gayung sendiri. Tak kepelik nak main Nuh Zazam pakai gayung. Jadi pakcik tu pegang. Jadi sahabat kita tengok, apa hal ni pakcik ni? Duduk perhati, pakcik tu pergi di kolam masjid, dia cedok ayat, dia basuh kaki dan dia masuk solat. Sahabat kita duduk galak, dia kata apa? Pakcik ni kalau saya tak ingatkan nanti mesti dia lupa untuk ambil gayung dia untuk balik. Dipendekkan cerita, pakcik tu selesai semayang apa semua, memang dia keluar daripada masjid, dia terus masuk ke kenderaan, dia tinggal gayung dia. Sahabat kita lari pergi pakcik, dia kata pakcik tu tinggal gayung pakcik bawa tadi. Dia kata pakcik tunggu, saya nak pergi ambil balik. Pakcik tu kata tak payah nak, saya sudah ambil dah. Kenapa? Pakcik tu kata memang mana-mana masjid surau yang dia singgah, dia akan wakafkan sedikit gayung. Saya nak tanya tuan-tuan, gayung harga di Malaysia sedikit berapa juta orang? Ada 200 rial. RM1, RM2, kalau pergi ekor RM2, ada gayung harga RM2. Baik, saya nak tanya tuan-tuan di sini, kalau ada angkat tangan, kalau tak ada, it's okay. Tidak menjatuhkan martabat pun. Kalau ada, bukan nak berkata tuan-tuan riak, at least ada wakil yang datang ni, orang yang pernah buat kebaikan tu. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk orang lain boleh buat juga. Baik, saya nak tanya ni, dalam banyak wajah jemaah ni, ada 100 orang lebih insya-Allah. Berapa ramai orang yang seumur hidupnya pernah mewakafkan gayung di mana-mana masjid dan surau? Cuba angkat tangan. Kalau ada, angkat tangan bukan berarti kamu nak apa kamu riak. At least contohnya ada wakil kita, alhamdulillah, motivasi untuk orang lain juga boleh buat. Wakil seorang gayung. Orang 2, 3 orang. Tak ada, yang gayung. Gayung, spesifik gayung. 1, 2 orang. 2 orang dia tuan-tuan. Saya yakin kalau tanya wakaf kapet ramai, wakaf ekor ramai, wakaf masjid ramai. Ada gayung duduk di masjid tuan-tuan. Ada gayung yang duduk di masjid 10 tahun pun ada. Lagi tak hancur, lagi tu orang tak tukar. 2018 tukar kerajaan, dia pun tukar gayung. Tak tukar. Kadang-kadang gayung kita cendok, ayat keluar, dia pun tinggal gitu. Dia bukan nak kempen kat tuan sekali pakak pergi beli gayung. Atau pernah kat Malaysia lah gayung banyak sebab saya Isra bagi kuliah. Tak. Tuan, dalam nak buat benda baik, sekecil-kecil benda, kadang-kadang kita tengok selipar tandas, Allahu Akbar, kalau kita pergi masjid kita, dhaifnya selipar tandas ada. Atau kita pergi mana-mana tempat yang kita singgah di kawasan-kawasan ni, kadang-kadang mungkin keadaan kandas dia agak kotor. Bila kadang selipar, kita beli selipar. Kadang-kadang kat Malaysia selipar daripada zaman Fir'aun punya kotor. Yang ada duduk belah kanan, yang ada duduk belah kiri, dia pakai macam penggi je lah. Kita tolong selesaikan masalah tu, walaupun dengan nilai yang kecil, memudah carakan urusan orang, itulah pahala. Tapi hari ni kita banyak apa? Komplain.
in the end of the day tak ada kebaikan yang kita boleh. Maka sebab tu sahaban fi aswaq ini cari jalan apa jua bentuk benda, jangan sakit kena orang, tambah kebaikan. Dan ingat, lidah tidak bertulang menyakitkan. Lidah tak bertulang, Nabi kata apa? Banyak umat aku dihumban dalam neraka disebabkan lidah tak bertulang itu. Dalam bab lidah, hati-hati orang perempuan. Dalam bab kemaluan, hati-hati pada orang lelaki. Package tu. Bukan semua dua benda. Yang keempat, kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Nabi? Wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah. Nabi SAW sekali-kali tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kejahatan yang tak buat Nabi. Segala bentuk benda Nabi SAW hadap. Kemarin kita ke Taif, disitulah tempat di mana Nabi bersama Zaid bin Harithah tiba bawa dakwah ketika mana matinya, wafatnya Sayyidatina Siti Khadiijah dan juga Abu Talib. Maka cuba nak bawa ke Bani Sarif di Taif, ditolak secara mentah-mentah, bukan dekat tolak, mereka siap buat pula penganiayaan kepada Nabi, baling batu kepada Nabi SAW, sehingga pada sebuah riwayat terluka Nabi. Datangnya malaikat kata, wahai Rasulullah, kalaulah kamu menambah tangan minta diberikan bala kepada mereka, saya akan membalikkan bukit kepada kaum Sarif. Kalau kita duduk keadaan itu serasa tak ada malaikat main kita angkat tangan dah, kenapa beruk-beruk kita? Tapi ya Allah, rahmatnya Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, satu-satunya Rasul ni yang mana kalau Rasul-Rasul terdahulu yang Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Al-An'am, mereka berdakwah ketika mereka ada mukjizat, mereka hebat-hebat. Ada Rasul yang mana mukjizatnya dengan tongkatnya menjadi ular, dengan tongkat keluarnya 12 mata ayam. Ada mukjizat daripada kalangan Rasul yang boleh mencairkan besi. Ada mukjizat daripada kalangan Rasul yang boleh membuatkan penduduk alam ini dengar cakap dia. Jin-jin pun takut pada dia. Dalam keadaan ada Rasul yang dipanjangkan umur illa 50, kurang 50 tahun daripada 1000 tahun. Tetapi tuan-tuan, masih ada orang yang ingkar daripada apa yang mereka bawa ketika itu. Walaupun hidupnya masih ada, mukjizatnya dah nampak, fizikalnya ada, khaul atau perkataannya masih ada, mereka ingkar dah. Jadi satu-satunya Rasul yang dah tak ada lama. Tuan-tuan tak pernah tengok, saya tak pernah tengok. Tuan-tuan rindu dia rindu kita. 1432 tahun kewafatan Nabi SAW, 1444, tolak 11 tahun, itu 432. Pemisah jarak, pemisah di antara kita. Tapi sekarang ada 1.7 bilion umat yang memeluk Islam, walaupun tak pernah tengok Nabi, tak pernah jumpa Nabi. Dan lepas apa tuan-tuan datang ke Bumi Mekah dan Madinah, tuan-tuan habiskan di tuan-tuan tinggal pekerjaan, tinggal keluarga di atas dasar kecintaan dan kerinduan. Walaupun ada yang main dalam keadaan terpaksa, suaminya paksa, isterinya paksa, mak ayahnya paksa, tuan-tuan, mudah-mudahan atas sebab keterpaksaan itu Allah datangkan rasa cinta, seperti mana Bukit Uhud yang menangis ketika Nabi berjalan di atasnya, ketika mana menangisnya unta ketika mana Nabi wafat, ketika mana Nabi naik di atas mimbar yang baru, menangisnya pohon kurma. Maka semua ini Nabi kata mereka akan berada dengan aku dalam syurga. Mudah-mudahan kita yang datang di atas sebab paksa, di atas sebab gelisah, di atas sebab kesusahan-kesusahan ini, mudah-mudahan Allah menempatkan kita di antara orang yang dengan Nabi SAW. Kerana Nabi SAW tidak ada permusuhan dengan sesiapa pun, melainkan yang ada cuma rasa cinta kepada umatnya. Atas sebab dasar cinta, rasa ikhlas Nabi itulah tuan-tuan 1.7 bilion manusia hari ini mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak biasa Nabi. 1400 tahun tapi kat majlis ini jauh sangat. Tapi ramai orang masih beriman termasuk tuan-tuan. Nabi kata aku rindu kepada saudaraku. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kami saudara.
Dia kata, tak, kamu sahabat aku. Sahabat tanya, Rasulullah, siapakah saudara kamu? Dia kata, saudara aku adalah orang yang tak pernah jumpa dengan aku, tapi mereka beriman dan rindu kepada aku. Mudah-mudahan berkat di Muzdalifah malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita rasa umat yang disebut dengan saudara-saudara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang akan memaafkan orang lain. Dia akan memaafkan siapa pun orang yang buat kepada dia, termasuk orang yang pernah bunuh sahabat-sahabat dia. Bukti dia apa? Ketika mana berlakunya Fathul Mekah, ada seorang daripada kalangan sahabat yang melarikan diri ke Jeddah. Ketika itu dia belum masuk Islam. Dia adalah partner yang memimpin dalam peperangan Uhud, namanya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni hampir ke semua peperangan dia berperang dengan Nabi. Ada 2 hijrah, Uhud 3 hijrah, Khandaq 5 hijrah, Khaybar 7 hijrah, Hunain 8 hijrah. Hampir semua peperangan dia berperang dengan Nabi SAW, sehinggalah berlakunya Fathul Mekah pada tahun 8 hijrah selepas perang Hunain. Dalam keadaan dia melarikan diri ke Jeddah nak bunuh diri. Pada dia bunuh diri itu lebih bermaruah daripada ditangkap oleh Nabi SAW. Dia bermusuh dia, orang kata haduh meta marah kepada Nabi disebabkan apa? Bapa dia Umayyah bin Khalaf mati dalam perang Badar. Dia melihat depan mata bagaimana umat Islam bunuh bapa dia, maka dendam kesumat dengan kematian itu terbawa-bawa sehingga akan dia bermusuh dan bersumpah nak bunuh Nabi SAW. Pernah dihantar Umar bin Wahab radhiyallahu anhu nak dibunuh Nabi di Madinah. Umar bin Wahab masuk Islam. Ketika dia nak bunuh diri, Umar bin Wahab cari dia di Jeddah, sepupu dia sendiri. Dia kata, hai Safwan, baliklah ke Mekah. Rasulullah SAW tidak akan mengapa-ngapakan kamu. Nabi memberikan jaminan untuk memberi kemaafan kepada kamu. Umar bin Wahab tunjuk ni serban Nabi sebagai jaminan Nabi. Kata jamin Nabi tak akan apa-apakan kamu. Tuan-tuan, ketika Safwan Umayyah walaupun benci Nabi, tak suka kepada Nabi, tapi dia tahu kalau Nabi cakap Nabi tak akan mungkin, dia balik. Memang Nabi tak apa-apakan dia. Tuan-tuan bayangkan kalau kita kepada kedudukan tersebut, orang ni pernah bunuh sahabat kita, orang ni pernah bunuh adik-beradik kita, pernah mencederakan sahabat-sahabat kita, pernah bunuh Sumayyah, pernah bunuh Ammar, pernah Yasir, Sayyidina Yasir, bunuh Mus'ab bin Umar. Dia potong tangan, potong lidah, potong hidung, potong belah dada dan jantung, ambil jantung Sayyidina Hamzah bin Abdullah bin Abdul Muttalib, saudara Nabi. Tapi bila orang yang sama duduk depan Nabi SAW dalam keadaan nak minta kemaafan, Nabi memaafkan dia. Saya nak tanya tuan-tuan asli, saya yakin semua orang ada musuh. Ada orang yang ada musuh politik, ada orang musuh dalam perniagaan, ada orang musuh dalam keluarga, ada orang yang mungkin bekas pasangan dia, ada orang yang mungkin bekas daripada kawan dia. Tuan-tuan, saya nak tanya, tahap permusuhan kita ni besar mana kesalahan tu? Dan saya yakin mungkin tak akan ada sampai peringkat berbunuh-bunuh. Kalaulah Nabi SAW ajarkan kita remeh kepada kemarahan tu Nabi boleh maafkan, saya yakin semua yang ada pada malam ni, atau dia malam ni kita belajar untuk maafkan orang. Saya pun ada orang tak suka kat saya dan saya tak suka kat orang malam ni. Jadi berkat di Muzdalifah ni, tempat perhimpunan manusia, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang antara salah satu tempat yang orang akan datang untuk berwukuf di Arafah. Mudah-mudahan tempat yang Allah makbulkan doa. Tuan-tuan, malam ni belajar untuk maafkan orang lain. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la yadkhul jannah khati'an rahimuh, tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ajak maafkan orang, tak kisahlah siapa tuan marah, ambil masa maafkan orang. The moment kita maafkan orang, akan ada orang yang maafkan atas kesalahan kita pula. Kan kita pernah buat salah dengan orang juga, belajar maafkan orang dulu. Maafkan orang, Allah maafkan kita. Man la yarham, la yurham. It's not what you give you get back, what you give you get more. Tuan-tuan, maafkan orang, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Percayalah, berpuluh tahun kita hidup ni, kita menyakitkan banyak pihak.
belajar maafkan orang. Sezalim manapun dia kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, pandanglah sedikit kebaikan yang mungkin ada kepada dia, maafkan dia. Kalau tidak ada kebaikan, pandanglah kebaikan yang kita akan dapat saat kita memaafkan dia. Kerana inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ketika datang Arab Badawi, dia menarik baju yang di atas kain yang ada di atas bahu Nabi SAW. Sahabat Abu Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, kalau kamu benarkan aku pancung pula dia. Rasulullah tahan Umar, wahai Umar, jangan kamu buat demikian. Nabi tarik Badawi tersebut. Nabi kata, apa yang kamu nak? Arab Badawi dia kata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad bin Abdullah, aku benci kepada kamu, aku nak apa yang harta pada yang ada pada kamu. Nabi pegang tangan Badawi tersebut, bawa balik ke rumah. Dia kata, ambil apa yang ada dalam rumah aku. Nabi bagi semua harta yang ada dalam rumah Nabi SAW kepada Badawi tadi, walaupun main dalam keadaan yang cukup biadab. Kalau kita orang main minta sedekah dalam keadaan baik, kadang-kadang kita tak bagi, kita menyampah. Dia bukan kakak datang tidak baik, dia biadab dengan Nabi SAW di depan para sahabat yang minta izin untuk pancung kepala. Dia bagi semua. Arab Badawi dia kata, Muhammad bin Abdullah, dulu kau lah orang yang paling aku benci, anglah orang yang aku paling tak suka. Dia kata, mulai hari ini kau lah orang yang paling aku sayang. Tapi besar dekat dia hampir agak sahabat kata, apa yang disebut ni? Sebab sahabat marah dekat dia. Kau bayangkan orang yang Nabi tak kenal sebegitu akhlaknya. Tuan-tuan hari ini, tuan-tuan mungkin boleh kata, ustaz apalah, cakap senang. Tuan-tuan saya pun tak senang. Saya kena sihir 2 tahun. Tuan-tuan tengok ni, 33 jahitan kepala. Isteri saya banyak kali kena. Tuan bayang duduk dalam rumah, duduk dalam bilik, duduk cakap dengan saya, dia keluar, saya duduk kat luar. Dia kata, abang bila duduk, waktu tu saya kena datang. Sihir rumah dalam bentuk yang macam-macam. Anak saya yang nombor 2 sampai bila cakap malam-malam, pukul 3 ya bangun, dah ada kawan dia. Tak larat berubat. Sampai saya tulis buku berkaitan sihir. Dia saya akan bagi pada sini untuk jemaah sini umrah, ambil dia buku tu secara percuma. Buku tu saya tak jual pun. Buku tu mahu saya tulis bukan nak sihir orang, untuk cara mana nak merawat apabila kena jabatan sihir. Apa tanda-tanda sihir? Bila tidur malam tuan-tuan jadi susah nak tidur. Bila tidur cepat terkejut. Dah tidur dah cepat jadi terkejut. Bila mimpi, selalu mimpi dari tempat tinggi, mimpi kenalikan datang yang buat, mimpi dapat budak, dukung budak, mandikan budak, susukan budak. Itu tanda-tanda ada gangguan. Di rumah biasanya ibu-ibu, kalau duduk dalam rumah rasa macam ada kelibat hujung-hujung. Kali tak ada. Bila masak nasi cepat basi, masak lauk cepat basi. Di rumah malam-malam ada lalat. Waktu itu di antara tanda-tanda terganggu. Bukan kalau ada lalat je kok kata kena tiga sihir tau. Mampus dia kata asyik aku yang kena pantang niaga tak laku. Dia kata ni mesti orang santau dia, kepala otak dia semua. Tapi bila ada tanda-tanda, cuba ikhtiar untuk berubat. Semua kita ada ujiannya. 2020 staf saya seorang meninggal sebab kena sihir. Sihir di tempat kerja kami di Darul Murtada, kena sihir. Staf saya meninggal, umur 21-22 tahun. Tak ada sakit apa. Bila kita cek akan kematian dia, orang di bawah ofis tu memang ada tulang-tulang yang ditanam menggunakan barang-barang sihir. Untuk 2021 saya tulis buku berkaitan sihir dan saya tak jual buku tu. Siapa ni ambil yang manfaat, agar kita tak mahu orang terkena dengan perbuatan isyrak bila syirik kepada Allah. Sebab permusuhan tetap bakal ada. Dalam permusuhan carilah titik nilai kemaafan tadi. Belajar memaafkan orang. Dia marah ke orang dulu. Arwah mak saya meninggal juga sebab kena sihir. Lepas arwah mak saya meninggal, bas kami kemah rumah, jumpa katak yang dicucuk dengan jarum. Atau arwah abang saya Ustaz Murtada, dulu orang panggil dia apa? Ustaz Ghostbuster, Ustaz kakak hantu. Dia kakak hantu free, tak mau tak ambil cah apa-apa. Sebab kami dibesarkan bila tengok arwah mak meninggal disebabkan kena sihir. Arwah abang saya Ustaz Murtada belajar tentang cara merawat sihir. Dan memang tak ambil bayaran apa-apa sebab tak mau benda yang sama berlaku kepada orang lain. Malam pun ramai orang hantar untuk Ustaz ni kena sihir macam ni, kena sihir macam ni, macam-macam kes. Tapi saya bukan nak sodok jadi tuan-tuan jadi Ghostbuster kok. Dia balik pakai semua, pakai diri kakak hantu, dah habis hantu Malaysia. Dia nak suruh tuan-tuan sekarang ada amalan untuk agar tak terkena perbuatan-perbuatan ni. Kalau Allah izin, kena. Kalau Allah tak izin, insyaAllah tak kena. Sekurang-kurangnya ada pendinding. Prevention is better than cure. Nabi pun kena sihir. Kalau kita akan marah pada orang, maka belajar maafkan orang.
tenang tuan-tuan. Bila maafkan orang seronok rasa. Maafkan orang rasa lapang rasa. Ambil kemaafan, mudah-mudahan umrah ziarah kita pada kali ini bukan semata-mata kita datang balik dan pergi, tapi datang dalam keadaan ziarah yang makbul, umrah yang mabrur. Mudah-mudahan Allah memperbaiki akhlak kita saat kita balik, menambah rasa cinta kita kepada Nabi SAW dan mengekalkan apa jua amalan kebaikan yang kita buat dan meninggalkan sekalian maksiat yang pernah kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya doakan secara khusus mana-mana jemaah yang mungkin hadir hari ini yang mungkin merokok, moga Allah bagi kekuatan untuk ditinggalkan rokok. Amin. Mana-mana yang berhutang, mudah-mudahan Allah bebaskan dari hutang. Amin. Mana-mana yang mungkin ada masalah keluarga, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan isteri, mudah-mudahan Allah memberikan jalan pelepasan yang terbaik kepada tuan-tuan, agar Allah berikan jalan yang paling berhikmah. Kalau jodohnya tidak panjang, maka moga Allah bagikan kebaikan dia. Kalau ada hikmah dalam rumah tangga, maka moga dipanjangkan jodoh tersebut. Kalau kita ada masalah dengan anak-anak, mudah-mudahan Allah memperbaiki akhlak anak kita seperti mana Allah pernah memperbaiki akhlak banyak daripada kalangan anak-anak muda yang lain. Kalau kita tengok bagaimana di antara kalangan-kalangan sahabat Ikrimah dulunya berperang dalam perang bersama dengan Islam, bergaduh dengan umat Islam, membunuh Sayyidina Muawiz dalam perang Badar. Tetapi tuan-tuan, siapa menjangkakan Ikrimah yang sama yang dulunya merupakan membenci Islam, akhlak itu Allah memperbaiki, dialah yang membela Islam. Maka tak mustahil hari ini anak kita yang mungkin bermasalah di Malaysia ni, yang ada dengan kita masalah ni, tak mustahil itu Allah memperbaiki akhlak yang sama. Mana-mana yang ada hari ini yang mungkin dah ketiak macam-macam dah, tak dapat jodoh, moga-moga Allah permudahkan dapat jodoh yang baik. Yang dah ada jodoh, jangan duduk kata ada cari jodoh lain, jaga jodoh yang sedia ada. Orang dia doa, cantik siap doa, tu doa lagi. Mana-mana yang mungkin dah berkahwin, belum dapat anak, mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan untuk mendapatkan zuriat. Kita faham kadang-kadang ada itu ikhtiar macam-macam, bukan ketongkat ni, tongkat motor pun dah telan dah, tapi tak dapat-dapat juga. Percaya dengan izin Allah akan ada. Allah bagi dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 100, kisah Nabi Ibrahim di depan. Kan kisah Nabi, kawasan ni lah ada kawasan yang berlaku di peristiwa juga. Mina kita panggil itu adalah amna ataupun darah yang mengalir kepada peristiwa Nabi Ibrahim AS. Dalam surah As-Saff ayat 100 bagi amalkan. Kalau anak tuan-tuan ketegak, amalkan surah Rabbi habli binas salihin. Ya Allah, jadikan anak aku berkalangan anak-anak yang salih. Ibu-ibu nak masak nasi pagi-pagi, kacau dengan Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Moga Allah bagi anak-anak jadi anak yang baik. Jangan duk dengar jadi lagu ya. Ni duk bantu nasi, duk basuh nasi, duk goreng ikan, apa semua duk jadi lagu dan Najwa Latif. Terpulanglah, mahu jadi apa? Mahu jadi hantu, mahu jadi buaya. Dari anak jadi bewok hantu semua. Doa lah yang baik. Kerana perkataan itu adalah al-kalamu ad-du'a. Doa yang baik, insya-Allah akan dapat kebaikan. Nah, jadi 5 akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kebaikan untuk sedikit penisian kita pada malam ini. Saya pun tak tahu nak cakap apa, tebak apa ustaz-ustaz kita yang subhanallah guru saya belakang tadi. Cuma itu boleh merendahkan diri, subhanallah. Mudah-mudahan ada sedikit kebaikan insya-Allah untuk pertemuan pada malam ini. Dan saya rasa mungkin makanan dah siap je. Kena jalan. Dia pun tak abang mampu, saya nak tahu. Ingat saya kasyah pun. Mudah-mudahan riyadhah kita, umrah kita, ziarah kita, Allah memberikan kebaikan. Dan doa lah mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, dan bukan yang terakhir kalinya. Dan doa lah juga minta mudah-mudahan Allah mematikan kita di tanah haram. Nabi kata di antara benda yang kamu boleh minta yang mati di bumi Madinah ataupun Mekah, tempat yang berkat yang sama lah insyaAllah. Mari kita jemaah kita ada Siti Umrah yang meninggal dunia. Allah tak terbayang saya ikut jadual dia esok nak balik ni, tapi jasad memberontak tak mau balik dan meninggal pula di tempat yang baik. Dalam duduk di Kharnul Manazil itu adalah tempat untuk miqat. Mungkin dia dah sila-sila ada niat untuk nak miqat, tak tahu pun, tak tahu lah, kita tak tahu dia dengan Allah. Yang pasti kematian yang kita cemburu. Doa lah kita insyaAllah. Jom kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ada dalam ini, mungkin saya orang banyak dosa, tapi tuan-tuan yang orang yang baik-baik, mudah-mudahan Allah makbulkan doa tuan-tuan. Mungkin dalam ni ada orang yang sedang diuji dengan kesakitan, ada orang diuji dengan masalah rumah tangga, ada orang diuji dengan masalah anak-anak, ada orang diuji dengan harta. Dengan keadaan diuji itu Allah makbulkan doa. Jadi duduk dalam keadaan paling selesa. Beda saya duduk paling selesa.
paling selesa. Di tangan dia nak pegang apa-apa, tangkap tangan tu. Duduklah keadaan paling selesa. Tuan-tuan nak melihat dulu. Dia tahu kepas bengkok tadi. Itu dah pada selesa. Boleh? Kita doa sama-sama. Ajak ketuk hati dari tempat yang baik ni. Nabi kata kalau kamu tak boleh menangis, berpura-pura menangis, mudah-mudahan air mata yang mengalir itu diharapkan. Jadi kedua mata diharapkan untuk masuk mata. Mata yang pertama jaga agama, yang kedua jaga yang dia menangis kerana takutkan Allah. Mudah-mudahan ada sikit baikan untuk kita insya-Allah. Okey. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya nak doa, saya nak tanya ada tak malam ni, hari ni adalah hari kelahiran dia? Ada. Sesekali saya akan doa sebab jemaah saya ada seorang hari ni kelahiran dia. So saya minta izin untuk saya doakan juga agar mudah-mudahan hari ni hari yang baik, tempat yang baik, kita doakan untuk dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang sama untuk kita semua. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami ya Allah, dosa guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, tangan yang kami kadang pada malam ini, tangan yang banyak buat dosa ya Allah, tangan yang banyak melakukan kemaksiatan, yang banyak melakukan kemudaratan ya Allah, tangan yang pernah mengulangi perkataan-perkataan yang haram, yang pernah menyakitkan orang lain ya Allah. Ya Allah, dengan tangan yang sama pada malam ini kami mengharapkan redha-Mu ya Allah. Dengan tangan yang sama kami gunakan membantu dalam mendapatkan rezeki yang halal setiap hari ya Allah. Ya Allah, dengan tangan yang sama kami gunakan untuk mendidik anak-anak, isteri dan pasangan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berkat pada malam ini ya Allah. Kami duduk di satu tempat yang sangat mulia ya Allah, yang pernah adanya baginda Nabi SAW di kawasan ini ya Allah. Di tanah yang tersebut, di dalam Al-Quran tanah haram yang mulia ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami bergolak gagal untuk hadir hari ini ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang terpaksa tinggalkan anak-anak dan pasangannya ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang meninggalkan tugas haki pekerjaannya ya Allah untuk keberadaan kami pada malam ini ya Allah. Maka ya Allah, pandanglah perbuatan kami, amalan kami ini sebagai perkara yang memberatkan dengan amal kepada kami ya Allah. Ya Allah, kehidupan kami banyak maksiat yang kami buat, banyak benda tak berfaedah yang kami lakukan ya Allah. Maka gantilah dengan kebaikan pada akhirat bagi umur kami ya Allah. Ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah, Kau permudahkanlah urusan untuk kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan mak dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan ya Allah. Ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk terhadap kedua mak dan ayah. Kau akan membalikkan anak yang derhaka kepada kami nantinya ya Allah. Ya Allah, pada kami kehilangan mak dan ayah, Kau permudahkanlah urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka. Dia silah kubur mereka sebagai tamat-tamat syurga-Mu ya Allah. Sesibuk manapun kami, sekaya manapun kami, sebesar manapun pengaruh kami ya Allah, janganlah disibukkan sehingga kami menggugurkan nama mereka dalam doa-doa harian kami ya Allah. Allah, kami rindu kepada mak dan ayah kami telah meninggal dunia ya Allah, dan tidak ada ubat pada kerinduan tersebut ya Allah. Maka ya Allah, bergantilah pada setiap amalan kami, doa kami sampai kepada mereka ya Allah. Ya Allah, pada kami hadir malam yang sakit, kesembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan dosa-dosa bagi kami. Pada kami yang hadir malam ni yang masih ada gambar-gambar mendaftar aurat di Facebook, Instagram atau mana-mana media sosial, pimpinlah hati kami ya Allah. Seperti mana sempurnanya kami buka aurat pada malam ni ya Allah, kesempurnakanlah kami buka aurat dalam kehidupan kami ya Allah. Kami takut ya Allah, saat kami meninggal dunia dalam keadaan ada gambar-gambar yang mendaftar aurat, maka setiap saat ya Allah kami akan diazab dalam alam barzah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tak ada kekuatan untuk menanggung azab-azab yang pedih ini ya Allah. Melainkan kami bermohon bantuan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau bimbing kami hari ini, Kau beri kami peluang untuk berbuat baik hari ini ya Allah.
Allah. Walaupun dalam keadaan kami yang ada yang pernah berzina, ada yang pernah melakukan perbuatan dosa-dosa besar ya Allah, ada yang masih melakukan dosa-dosa ya Allah, maka ya Allah kau pimpinlah kami di hadapan nanti ya Allah, pada masa yang akan datang ya Allah, dapat kami membetulkan ya Allah, dapat kami memperbaiki akhlak kami ya Allah, memperbaiki agama kami yang kurang ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hari ini hampir 2 minggu kami berada di tanah haram ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang dapat ziarah Nabi SAW. Ada dalam kalangan kami dah berkali-kali dapat buat umrah. Ada dalam kalangan kami yang dapat duduk di muhtazam mohon doa ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang tadi ya Allah kami bersusah payah melakukan umrah ya Allah. Maka ya Allah jadikanlah pada setiap saat kami melakukan ibadah, pada setiap urusan mujahadah kami ya Allah, termasuk daripada amalan yang boleh mendapatkan pahala di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim ya Allah, pada kami yang hadir hari ini yang mungkin ada masalah dengan keluarganya ya Allah, maka kau berilah kesembuhan yang baik kepada keluarga kami ya Allah. Pada kami yang hadir malam ini yang mungkin bergaduh suami isteri ya Allah, maka ya Allah kau berilah kebaikan dapat kami untuk berbuat baik dan mendapatkan keharmonian dalam rumah tangga kami ya Allah. Pada kami yang mungkin ada anak-anak yang nakal ya Allah, yang masih tinggalkan salat ya Allah, maka lembutkanlah hati mereka ya Allah. Jadikanlah hati mereka seperti batu yang diberikan air-air yang berterusan ya Allah, maka jadikan doa kami sebagai air yang melembutkan hati mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak ini ya anak-anak yang boleh memimpin tangan kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ada kata dalam kalangan kami yang diberikan permasalahan yang terpaksa kami berpisah, maka ya Allah janganlah sampai kami bermusuh. Izinkanlah titik temu kami sekurang-kurangnya ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai penemu bicara di antara kami ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan kepada ada seorang daripada kalangan jemaah kami yang hari-hari lahirnya ya Allah, maka berilah kebaikan kepada saudari kedua ibunda kami Sofia binti Saleh, kesihatan yang baik, kemurahan rezeki, dan juga diberikan ketaatan di sisi agama-Mu ya Allah sehingga beliau mati ya Allah. Dan pada kami juga ya Allah, sepanjang mana umur kami dipanjangkan, maka panjangkanlah juga kebaikan kami untuk membina jabatan untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ada dalam kalangan kami tak pernah jumpa pun, tapi malam ni ketemukan kami dan bersegenap berdiri ya Allah. Maka ya Allah janganlah jadikan garis pemisah disebabkan bangsa yang berbeza, disebabkan politik yang membezakan bergaduh ya Allah. Persatukanlah hati kami sebelumnya, persatukan umat Islam ya Allah, seluruh dunia berhimpun di depan di kawasan ini ya Allah setiap tahun untuk menunaikan haji. Persatukan maka dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka satukanlah dengan kalimah yang sama ya Allah. Kami akan berpisah, kami akan tinggalkan bumi Mekah dan Madinah ya Allah. Maka janganlah kau jadikan ini kali yang terakhir pada kami. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kau jadikanlah dalam kalangan kami dapat mati di tanah haram ini ya Allah, dapat berbakti dan melakukan amal soleh di sini ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa kami sedar, tapi Allah kau pilih kami di antara salah seorang yang mendapat kebaikan rahmat yang ulangul araf ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa hajatana wa umratana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bisa sekali si majelis minta maaf saya panjang, mudah Allah berikan keampunan kepada